Okay, alright. So, half angle ni, dulu cikgu memang tahun yang masa keluar soalan ni SPM 2019, memang soalan yang cikgu target tahun tu keluar, half angle. Tapi, cikgu tak target lah keluar soalan macam yang seperti keluar sekarang ni. Cikgu target lain tapi dia keluar lah. Tapi kalau budak dia betul-betul dia faham, dia tak ada masalah lah. Tapi kalau budak tak faham, memang dia tak boleh buat lah. Okay. Apa perbezaannya dia kalau half angle ni? Dia half angle ni sebenarnya kalau ikutkan dia ada formula dia sendiri. Dan kecoh lah soalan ni waktu keluar tu kecoh sekejap sebab dia kata yang half angle ni semua masuk dalam STPM dan sebagainya. Tapi pada cikgu tak ada masalah pun. Dia sebenarnya half angle ni sebenarnya dia boleh ambil daripada formula double angle. Sebab double angle dengan half angle kalau kita tengok formula nanti sama je. Cuma dia akan bezakan yang double tu jadi satu, yang satu tu jadi separuh. Jadi separuh daripada yang satu tu. Jadi kalau contohlah, cikgu buat double angle formula. Sin, okay, sini ialah sin 2A katakan. Sama dengan 2 cos A, 2 sin A cos A. Yang ni dipanggil double angle sebab yang ni dengan yang ni ialah 2 kali ganda daripada yang sebelah sini. Betul. Tapi kalau kita baca daripada kanan ke kiri, sini adalah separuh daripada 2A. So, A adalah separuh daripada 2A. Itu maksud kalau dibaca dari sebelah kanan. Kalau baca daripada sebelah kiri, dia adalah double angle. Maksudnya dia adalah sudut berganda lah daripada sudut yang sebelah sini. Okay. Kalau kita pakai nombor lah, nombor. Kalau sin 2A tu kata-kata kita pakai 30. So, 2 sin, sini akan jadi 15, cos 15. Kenapa? Sini dengan sini ialah 2 kali ganda daripada sudut yang ada dekat sini. Okay. Dan kalau kita tengok dari sini pula dia akan jadi separuh daripada sini. Okay. Sebab tu kalau dekat sini, kalau kita tulis, dia akan jadi sin A sama dengan 2 sin 1/2A cos 1/2A. Sebab dia akan jadi separuh sudut dia daripada yang sebelah kiri ni. Okay, sampai situ faham? Ada soalan tak? Faham cikgu. Faham Okay. So, itu kalau dia sebagai double angle. So, dia kalau kita nampak je double angle ni tak payah risau. Kalau ataupun half angle tak payah risau. Sebenarnya half angle tu dengan double angle benda yang sama. Tapi kalau ikutkan dia memang ada formula khas, tapi formula khas dia pun tukar je lah. Dia tukar yang apa yang ada kat sini. So, tolak dengan sin cos 2A. So, kalau ada half angle dia akan jadi cos A sama dengan cos 2 1/2A tolak dengan sin cos 2 1/2A. Okay. Kalau cikgu buat sini ialah 2 cos 2A tolak 1, maka sini akan jadi 2 cos 2 1/2A tolak 1. Kita tukarkan je lah. Yang A tu jadi setengah A. Kalau di sini pula, dia jadi 1 tolak 2 sin cos 2A. So, yang A tu akan jadi separuh. Kalau kat sebelah kiri ni lah. 1 tolak 2 sin cos 2 1/2A. Okay, macam mana? Faham tak sampai sini? Yang mana yang di PM saya tadi, tak faham ke apa? Dah jelas semua. Faham Okay, thank you. Alright, so kalau ada tan 2A, kita dapatlah sini. Tan 2A lah 2 tan cos 2 tan A per 1 tolak tan cos 2A. So, dekat sini dia akan jadi tan A sama dengan 2 tan 1/2A. Bahagi dengan 1 tolak tan cos 2 1/2A. Okay, selesai tentang macam mana nak tukarkan double angle ni kepada half angle. Okay, so tu idea dia lah. Alright, ni apa benda yang saya tulis ni benda yang sama juga. Cuma tadi saya dekat ruang yang kecil. Okay, sekarang ni kita nak tukarkan
dia suruh buktikan tan A per 2 ni supaya jadi 1 tolak cos A. Jadi kalau kita tengok nilai kat sini, A per 2 ni dengan A ni, maka kita tahulah yang A ni ialah double angle. Sebab dia 2 kali ganda daripada yang ni. Kan, betul tak? Okay, jadi maksudnya kita kena pakai yang half angle, yang bahagian yang dia jadi A saja. Yang ni. Kita akan jadi yang ni je. Kita sekarang ada benda ni, half angle ni. Sekarang kita kena convertkan dia jadi yang tak ada half. So, cikgu ambil kat sini soalan dia. Cikgu copy dulu. Okay, lepas tu macam nak buat. Pertama sekali, kita boleh buat kat tepi dulu. Tan A per 2 ni kita boleh tulis sebagai, sebab kan sebelah sini bukan sin, atau sebelah sini bukan ada balik dia, bukan cot, bukan tan. So tan tu sendiri akan berubah lah. Tan sendiri akan berubah. Itu satu option. Ataupun kalau tidak, boleh tukarkan ni. Yang cos A ni, yang ni remain je sebelah sini. Yang sebelah sini yang kita tukarkan jadi half angle. Berdasarkan maklumat yang kita dah buat dekat atas tu. Okay, so kalau yang untuk yang kat sini, yang dekat sini saya nampak yang sesuai, yang boleh hilangkan satu, yang ni lah. Cos A ni saya tukarkan dengan 1 tolak. So nanti dia jadi 1 tolak dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 1 per 2 A, macam tu. Bahagikan dengan sin A yang ni. So dia jadi 2 sin kuasa 2A, sorry, jadi half lah kan, sebab dia ambil half. Subhanallah, sorry. 2 sin A, 2 sin half A, cos half A, macam tu. Lepas tu kita pun kembangkan ni, nanti kita dapat 1 tolak 1 tambah 2 sin kuasa 2 half A bagi dengan 2 sin half A cos half A, macam tu. So 1 tolak 1 habis. So nanti tinggal 2 sin separuh. So 2 dengan 2 ni boleh potong. Sin atas ni ada 2, bawah ni ada sin 1, kita boleh buang atas 1. Yang bawah ni hilang sin terus. So nanti yang tinggal nanti kat atas tu hanyalah sin half A bahagi dengan cos half A. So sin bahagi cos dapat tan half A. Itu jawapan dia. Okay, boleh? So the main idea dia, kita kena dapatkan yang ni, half angle. So lepas tu nanti hidup awak lebih ceria. Okay, cikgu bagi awak tengok sekejap. Cikgu, yang tan sama dengan sin per cos tu tak boleh guna ke? Yang awal-awal tadi yang cikgu buat. Boleh. Tapi dia jadi panjang sikit. Kalau nak guna yang tan A per 2 ni jadi sin A per 2 per cos A per 2 boleh juga. Tapi cuma kita kena modify. Lebih panjang sikit. Tak apa, saya tak sebut nama. Okey, boleh? Jelas tak yang tu? Boleh. Okey. Kok ada benda yang tak faham lagi, boleh beritahu? Half angle ni penting saya tak tahu. Tapi masa tahun ni memang cikgu target keluar half angle sebab tahun sebelumnya atau tahun tu trialnya ada 1-2 negeri pakai half angle. So terus cikgu kata macam, baik soalan ni. Dan kebetulan keluar pula lah. Tapi tak tahulah budak boleh jawab ke tak. Tapi memang saya target soalan ni keluar lah masa tahun tu. Macam kita buat latihan sama macam soalan ni. Tu lah nak cari tu, kena cari pula. Nanti saya cari dulu. Tak payah cari, cikgu buatlah soalan cikgu. Soalan saya, kalau yang ni tak apa ikut skema kan. Tak apa ikut dia punya level SPM.
Sekejap, saya cuba lah Tapi ni bukan proving tau. Yang ni lain punya. Ni double angle ada, half angle pun ada. Cuba try out. Cuba bagi dalam 4 minit je. Cikgu, Oh ya, silakan. nak tanya soalan tadi tu kan. Yang mana? Soalan yang tadi, yang pasal yang sebelum ni lah. Yang ni? Yang ni? Ha. Okay. Kalau terus buat dua sin kuasa 2 1/2A boleh ke? Tak payah tulis yang tolak 1 ni. Maksudnya saya terus ambil 1 tolak cos A sama dengan 2 sin kuasa 2 1/2A. Faham tak? Sekali lagi. Awak tak nak ambil yang... Maksudnya saya dah siap tukar daripada 1 tolak cos A ni. Dia sama dengan 2 sin kuasa 2 1/2A. Saya nak terang. Macam terang. Saya tak faham. Sorry. Sekali lagi. Kalau cikgu kan ambil yang untuk formula cos E je kan? Cos A. Okay, betul. Tapi kalau contoh saya ambil daripada 1 tolak cos E tu, terus tukar daripada 2 sin kuasa 2 1/2A. Kan sebab formula yang ni ni kan. Yang atas ni, awak terus tukar kepada? Terus tukar formula. Dapat apa? Maksudnya kan, okay, formula asal dia kan cos A equal to kuasa 2 cos kuasa 2 1/2A tolak 1 kan. Kalau dah soalan ni kan 1 tolak cos A kan. Saya tukar kedudukan dia. Maksudnya awak Negatif. yang sebelah sini pindah sebelah sini. Maksud awak? Maksud terganti je. Boleh je kan? Boleh. Tapi cuma kalau pindahkan yang ni, dia akan jadi cos A tambah 1. Betul tak? Oh, okay. Okay. Sebab tu boleh kalau sesuai lah. Kalau tak sesuai tak boleh. Tapi yang ni tak boleh lah. Tak boleh. Boleh. Yang ni tak boleh. Okay. Tak apa. Tapi faham kan? Faham. Okay. Yang masa cikgu target yang soalan keluar tu, yang ni bentuk macam ni keluar, saya target. Tapi yang keluar yang proving. Okay. Cikgu patutnya ada buat, dia nak beritahu dekat yang cikgu punya bengkel tu pasal benda ni. Tapi sebelum cikgu nak buat dengan awak, tapi lepas tu kan cikgu COVID kan. So cikgu diam lah lepas tu. Okay, bagi lagi 2 minit sebelum kita bincang. Okay, by the way, terima kasih siapa yang dah forwardkan cikgu punya iklan tu. So, those yang belum boleh nak buat pun boleh. Sambutan lah. Kalau you all ada kawan-kawan yang student ke atau apa junior ke, kalau awak rasa tuition dengan cikgu berbaloi, promote kan Terima kasih. Buat? Soalan? Bincang dengan cikgu, tiba-tiba susah. Tiba blur pula kan. Okay. First kali kita kena buat lakaran dulu. Sebab ni soalan diberi. Kalau soalan diberi adalah soalan butterfly. Nampaknya soalan diberi cos ke, diberi sin ke, kita tahu dia adalah butterfly punya soalan. So kita pun akan buat butterfly based on quadrant yang diberitahu lah. Diberitahu situ dia adalah sudut cakar. Maka kita akan buat kat sebelah sini. So sinilah A dia. Dan dia lah adjacent bahagi dengan hypotenuse. So negatif 4 bagi 5. So 4, 5, sini kali 3 lah. Positif sebab dia dekat atas. So kita dah siap yang ni. Maka kita nak minta cari cos 2A. Untuk cari cos 2A, double angle tak ada masalah. Kita boleh keluarkan formula double angle. Cos 2A sama dengan yang ada pakai cos. Yang ada pakai cos. Sebab dia bagi kita cos kan. Jadi kita pakai yang ada cos lah. So cos 2A sama dengan 2 cos kuasa 2A tolak 1. So 2. Cos A ialah negatif 4/5. Kuasa 2 tolak 1. Jadi kita akan dapat 2 16/25 tolak 1 32 25 tolak 25/25. So kita dapat 7/25.
So inilah jawapan akhir bagi untuk A, cos 25. Tak ada masalah sebab dia soalan double angle. Biasa buat. Yang jadi masalah ialah half angle. Sekarang ni dia half angle. Okay, half angle kat sini, kita kena pasti siapa dia punya double angle dia. Half angle dah tahu. Maksudnya siapa yang dia punya origin lah. Kita kena ambil formula yang besar dia. So, formula yang besar dia ialah cos A lah. I mean A lah, double angle, yang bukan double angle. Maksudnya half angle yang setengah ni lah. Kalau yang double-nya ialah A lah kan. So, yang A tu, kita kena buat formula daripada cos A. So, kita ambil formula cos A yang ada melibatkan sin. Kalau kita tengok kat sini, yang cos A yang melibatkan sin yang nombor yang bawah sekali. Jadi kita pun ambil lah. 1 tolak dengan 2 sin kuasa 2 jadi half. Kenapa half? Sebab dia separuh daripada yang depan ni. Okay. So, cos A tu kita dah dapat dah. Negatif 45. Kalau based on soalan lah. Cos A ialah negatif 45. 1 tolak 2 sin kuasa 2 half A. Macam tu. So, kita pindah ke 1. Negatif 45 tolak dengan 1. Negatif 2 sin kuasa 2 1 per 2A. Okay. Kita tekan kalkulator, kita dapat negatif 95 bahagi dengan negatif 2, dapat 9 per 10. Okay, dapat 9 per 10 sin kuasa 2 1 per 2A. Lepas tu kita pindahkan ini, kuasa 2 ni ke sebelah. Bila kita pindahkan dia ke sebelah, dia akan jadi plus minus. Okay, plus minus 9 per 10. So, sin 1 per 2A. So, itulah jawapan akhir dia. Cikgu, jawapan akhir biar macam tu je. Okay. Right. Cikgu, boleh ulang lagi sekali, cikgu? Yang mana? Yang part yang kedua tu. Yang B. Yes. Right. So, kalau yang B, soalan yang diminta, disuruh cari sin 1 per 2A. Macam tu, sin 1 per 2A. Jadi apa yang saya kena buat ialah, yang half angle ni, saya kena cari induk dia. Induk dia tu maksudnya yang double angle dia lah. So, yang double angle dia adalah A. Jadi, saya kena guna formula yang ada A lah. So, yang dekat atas ni, dia ada cos A. Biasanya, soalan tu biasanya lah. Soalan tu memang akan bagi cos je. Sebab cos tu ada sin, ada cos. Kan? Untuk bila dijadikan half angle ni, dia akan ada sin, ada cos. So, biasanya dia akan bagi cos A. Biasanya lah. So, kalau dia kata cos A sama dengan negatif 4 per 5. So, kita pun ambil formula cos A. Tukarkan dia jadi 1 tolak dengan 2 sin kuasa 2, 1 per 2A. Sebab ni jadi half angle. Sampai sini faham tak? Kenapa saya ambil ni? Boleh? Alright. Lepas tu, apa kita buat? So, cos A sama dengan 1. Cos A dah dapat, negatif 4 per 5. Lepas tu 1 tolak dengan 2 sin half A. Lepas tu pindahkan negatif 4 per 5 tolak 1. Negatif 2 sin kuasa 2 1 per 2A. Lepas tu kita pindahkan, selesaikan dan pindahkan, nanti dapat negatif 9 per 10. Positif. Okay, kita tengok algebra je kan awak tahu buat dia. Lepas tu kita pindahkan kuasa 2 tu. Kita dapatlah depan dia. Okay, siap. Cikgu macam nak tahu, mantap. Macam mana nak tahu guna setengah ke double? Okay, macam ni. Cikgu beritahu lah macam mana cikgu tahu ni soalan setengah ke double. Pertama, untuk soalan A. Soalan A. Cikgu tengok kat dalam ni, ini ialah 2 kali ganda daripada maklumat yang diberi. So, dia ialah soalan double. Okay. Soalan B. Cikgu tengok yang dia bagi ni setengah daripada maklumat yang cikgu diberi. So, cikgu guna half angle. Itu cara nak tahu tentukan nak guna half angle ke double angle.
Okey, boleh. Untuk soalan. Oh, faham. Lepas tu guna je formula kan? Yes. Lepas tu guna je formula. Ada satu lagi soalan yang saya nak. Yang ni pun saya punya target juga. Masa kalau melibatkan soalan half angle lah. Iaitu, dia bagi kita nilai, tapi nilai yang diberi tu, how to say? Nilainya tu tak sepadan tiba-tiba. Sekejap. Macam ni lah. Sekejap saya kena buat contoh tu. Contoh. Dia kata diberi cos cos 30 sama dengan P. Contohlah. Boleh ke sama dengan P? Boleh lah. Diberi cos 30 sama dengan P. Okey. Cari dalam sebutan P bagi mana ya? Cos 75. Mesti tembak je, tak tahu jadi ke tak. Cos 75. Tiba-tiba kan, dia suruh jadi cos 75. Ni saya terus buat. Nanti kalau awak rasa awak perlukan soalan ni yang lain, cikgu bagi contoh yang lain lah. Okay. Soalan ni kategori cikgu, yang cikgu boleh kategorikan dia aras tinggi bagi mereka yang tak pernah kuasai tentang tajuk ni. Kalau cikgu dah pernah kuasai, mungkin tinggi jugalah. Tapi tak setinggi sangat lah. Tapi dia boleh buat lah. Tapi kalau tak okey, kalau tak pernah buat, so jadi satu benda yang payah lah untuk dia. Okey. Cos 75, dia minta daripada 30. Kita kena fikirlah, macam mana dapat 75 ni daripada 30. Macam mana nak dapat? Operasi apa yang sesuai supaya dia jadi 75? Okay. So, idea yang kita boleh keluarkan kat sini ialah cos ni, cos 75, sebenarnya dia adalah operasi di antara 60 tambah 15. Cos 60 tambah 15. Itu ialah cos 75. Betul tak? Cos tu, kenapa saya dapat 60 tambah 15? Dia akan berbalik-balik kepada nilai 30 ni nanti. Dia dua tu akan berbalik-balik pada nilai 30 tu nanti. Okey, sampai sini faham tak? Faham. Faham Faham Tapi Satu saya tu rasa darab dua, satu tu bahagi dua. yes, betul. Tapi saya rasa jawapan dia tak akan dapat jawapan sebab saya rasa saya tersilap. Tapi yang penting idea dulu lah. Idea dulu. Nanti saya bagi soalan yang ada jawapan. So, cos 60 tambah 15. Jadi, kita kena pecahkan dia ikut formula cos yang tambah. Ingat tak? Kalau cos ada tambah, contoh A tambah B, dia akan jadi cos A, cos B, tolak. Sebab dia tambah, jadi tolak. Sin A, Sin sin B. Macam tu. Oh, yang dia tambah tolak cikgu. Yang dia tambah tolak. So, kalau A tu 60, so dia akan jadi cos 60, cos 15. Lepas tu tolak dengan sin 60, lepas tu sin 15. Macam tu. Boleh? Dapat tak? Sampai sini faham tak? Ada soalan? Faham cikgu. Okay. Alright. Jelas yang lain? Lepas tu, tukarlah cos 60 ialah cos 2 kali 30. Double angle. Macam tu. Manakala cos 15 ialah separuh. Kan? Cos separuh daripada 30. Sama juga dengan sin. Sin 2 kali daripada 30. Manakala yang ni ialah sin separuh daripada 30. Macam tu. Lepas tu berbalik-balik kepada formula yang asal. Formula yang awal-awal yang kita gunalah. Yang sebelah tadi. Kalau pening dengan 30, awak boleh tukar je. Awak buat je 30 tu macam A. Macam ni. Senang sikit. Awak nak tengok nantilah. Kalau awak macam, pening nombor ni banyak ni. Awak dah biasa dengan A, tukar je lepas tu nanti dengan A. So, jadi 2A kan kat sini. Okay. Kalau tak nak pening lah. Some student boleh jadi pening. Some student dia tak ada pening. Dia okey-okey je kan. Macam tu.
Macam ni. So lepas tu carilah half angle bagi sin. Lepas tu cos bagi ni. Saya rasa boleh selesai kot ni. Selesai. So kalau cos 2A, kita boleh ambil daripada cos 2P. cos A sama dengan P kan. So dia jadi, sekejap saya ambil cos 2A bersamaan dengan 1 tolak dengan 2 cos 2A tambah 1. So 2 cos A ialah P, 2P cos 2 tambah 1. So jadi cos 2A ni ialah 2P cos 2 tambah 1. Kalau cos Bukan tolak 1 ke? tolak. Sorry. Lepas tu kita tukarkan cos separuh ni, cos half ni. Jadi cos A sama dengan 2 cos 2 1/2 A tolak 1. So sini jadi P kan. Dia macam tadi lah. Dah ulang balik macam tadi je. Okay. So nanti jadi P tambah 1/2 punca kuasa. So dapat cos 1/2 A. So tukar pula kat sini. Macam tu lah hidup dia. So tolak pula. Macam tu. Sin pun kena buat. Tapi sin ni jadi masalah lah nanti. Tapi yang ni jadi masalah. So kita tak boleh buat yang ni nanti. Boleh tapi kita kena lukis. Nanti banyak kerja lah. Tapi idea dia yang 75 ni boleh terhasil daripada 30. Okay. Okay. Boleh. Alright. Thank you, Alia. Alright. So yang lain macam mana? Okay ada soalan? Jelas tak? Ya, okey. Boleh Yang penting itulah awak kena pandai. Saya pun tak ada sangat soalan. Saya cuba cari waktu awak tengah periksa SPM nanti. Saya cuba cari dan saya cuba compilekan. Lepas tu kita cuba buat kalau ada nanti. Mana-mana yang cikgu target lah. Cikgu target tu kita cuba. Okay. So balik pada soalan ni tadi. Dia kata tanpa menggunakan kalkulator cari tan 15. Answer mesti tulis macam tu. Tan 15. Okay. Tanpa menggunakan kalkulator. Bagus soalan ni. Tanpa menggunakan kalkulator ni. Sebab tanpa menggunakan kalkulator, nilai yang kita boleh baca hanya beberapa sahaja. Iaitu 60, 30, 90. Yang kita boleh baca. Kita boleh tahu tanpa menggunakan CV. Tanpa menggunakan kalkulator. Okay. Contoh Contoh. Katalah sini. Kita ambil kat sini dengan 45. Sorry. Minta maaf. Sekali lagi 30, 45, 60 dengan 90. Ni nilai yang kita boleh tahu tanpa menggunakan kalkulator. Cikgu buat kat tepi ni. So cikgu tulis tadi 30, 45, 60 dengan 90. Okey. Tapi 90 tu jarang kita ambil tahu. Okey. Kita ambil yang ni je lah sebab ini yang rare sikit. So dia ada dua jenis segitiga yang mungkin awak boleh dapat. Cikgu tulis kat sini dulu. Ada dua jenis segitiga yang awak akan dapat. Pertama, sini ialah 45. Sini 45. Kalau ikut hukum tan 45, sini jadi 1, sini 1. Sebab dia sama panjang. Sebab tu jadi 90 kat sini. Sebab 45 kan. So sini akan jadi set 2. Okay. Itu memang rule dia. So kalau kita nak dapatkan cos 45, kita akan dapat 1 per punca cos 2 tanpa menggunakan kalkulator. Sama juga kalau sin 45, 1 per punca cos 2. So cuba tekan kalkulator. 1 per punca cos 2 sama dengan berapa? Lepas tu tekan cos 45 dengan sin 45. Sama tak jawapan dia? Boleh, sama. Sama kan? Okay, alright, thank you. Okay, so itu yang pertama. Okay, yang kedua, kalau sini ialah 60, sini 90.
semestinya sini 30. Kan? Betul tak? Okay. So, dia jadi macam ni. Sini 1, sini 2. Sini akan jadi 2 kuasa 2 tolak 1 punca. So, dari sini di 1/3. Faham ke? Sekali lagi Kalau sini 60, sini 30. Kan? Yang bertentangan dengan dia akan dapat pegang 1. Bertentangan dengan 30. Dan sini akan jadi 2. 1, 2. Dan sebelah dia ni akan jadi Pythagoras theorem. Iaitu 2 kuasa 2, 4 tolak 1 dapat 3. Macam tu. Jadi kalau dapat sin 30 sama dengan 1/2. So tekan sin 30. Dapat 0.5 tak? Dapat cikgu. Kan? Kalau kita kata cos 30 ialah adjacent bahagi dengan hypotenuse. Maksudnya jadi sec 3/2. Cuba tekan. Dapat apa? Sama tak dengan cos 30? Sec 3/2 sama dengan, lepas tu check cos 30 sama tak jawapan? Tak sama. Tak sama Dapat apa? Sec 3/2 dapat 1.24 lebih. 2/4 lebih. Cos 30 0.8. Oh, tekan ni sec 3 bahagi 2. Kalau 3/2 jadi lain. Sorry, tak off. Baru dapat. Oh, dapat kan? 0.668 betul? Yes. Okay. Sama je kalau nak cari tan. Tan 30. Tan 30 ialah 1/sec 3. Kan? Kalau tan 60, sec 3/1. Cikgu, basically yang ni kena hafal lah kan? Sepatutnya lah. Sepatutnya benda ni memang kena tahu, tapi saya tak pernah ajar. Tapi sebab nanti awak dekat universiti memang awak akan hafal lah benda ni. Tapi kalau awak nak hafal yang ni je. 2 graf ni je. Sebab since soalan SPM 2019 tu ada. Jadi saya rasa tak no harm pun awak hafal sebab nanti awak akan guna juga. Kalau awak ambil sambung bidang engineering ke ataupun related to matematik. Okay? Boleh? Yang ni? Hafal yang ni je. Saya rasa ni tak ada masalah. Yang ni je. Takut tersalah. Saya nak salin. Nak salin? Salin. Okay, silakan. Dah cikgu. Okay. Sudah. Now kita bagi tengok. Dia kata dengan menggunakan without using the calculator kan. Cari nilai tan. Tan 15. Tan 15. Tan 15 ni sebenarnya kita boleh ambil daripada idea ni sebenarnya. Kita boleh ambil daripada idea ni. Jangan risau. So tan 15 tu dia 15 tu ialah separuh. Betul tak? Separuh daripada kalau daripada A. So kalau tan 15 30 bagi dua. A dia berapa A? 30. Jadi maksudnya tan 15 tu kita boleh dapat daripada 1 tolak cos 30 bahagi dengan sin 30. Faham tak itu? Faham. Faham kan? Yang lain? Faham tak? 15 tu terhasil daripada 30 dengan 30. Okay. So, kita dah hafal tadi kan? Ingat tadi? Kalau tak hafal, tak apa. Kita buat sekali lagi. So, sini 60, sini 30. Yang bertentangan dengan 30 akan dapat 1. Yang hypotenuse sentiasa 2. Sini dapat sec 3. Okay, jom kita try. 1 tolak cos 30. Cos 30 ialah sec 3 bahagi 2. Betul? Sin 30 ialah 1 bahagi 2. Lepas tu kita samakan pembawah. Sini jadi 2/2 tolak sec 3/2. So bahagi dengan 1/2. So 2 tolak sec 3/2 darabkan dengan 2. Potong. So dapatlah jawapan 2 tolak sec 3. So P dia 2 lah kan?
P dia 2. Dia tak suruh cari P kan? Dia nak dalam bentuk tu je. Biarlah jawapan ni je lah. Oh, susah lah cikgu soalan dia. Susah kan? Susah lah, tahun ni memang susah. Tapi it's a good question lah. Maksudnya saya suka soalan susah sebab soalan susah new knowledge. New knowledge untuk kita. Selagi kita belum berdepan dengan paper SPM, semua soalan susah ialah new knowledge. Okay, kecuali waktu SPM tu dah bukan new knowledge dah lah. Kan? Tapi insyaAllah lah kita jumpa je banyak soalan. Nanti lama-lama awak boleh biasa lah. Nanti saya cuba cari soalan yang macam ni lagi kalau ada. Yang penting yang ni, hafal yang ni. Sebab dia pernah keluar dah ni 2019. Kod-kod lah tiba nak keluar awak punya zaman ke kan. So, at least awak dah terbiasa. Terbiasa. Okay. Persoalan? Tak ada. Tak ada. Lama kita bincang. Sejam kita bincang. Tapi tak apalah. Yang penting ilmu tu dapat. Manalah tahu kan. Kadang-kadang saya, bukanlah saya kata ni saya power sangat. Tapi kadang-kadang benda yang saya bincang tu kadang-kadang terkeluar pula. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang tak keluar langsung. Tapi susah. Biasa kalau even tahun lepas pun banyak juga soalan saya keluar. Bukanlah saya kata ni saya pandai ramal. Tapi saya tengok kepada kebiasaan apa yang soalan trial keluar. Lebih-lebih lagi soalan SPM, trial SPP. Nanti kalau awak ada masa, cuba awak tengok balik soalan SPP, SPM yang lepas. SPM yang trial baru ni. Trial SPP yang baru ni. 19 ke? Oh. Yang 2021 yang awak tengah awak punya batch lah. SPP punya okey lah cikgu. SPP punya okey. Yang kita tengok bukan soalan dia. Kita tengok apa soalan tu tanya dekat dalam SPP tu. Okey, faham. Kalau soalan dia memang soalan dia saya tengok aras biasa je. Tapi apa soalan-soalan yang bentuk soalan yang ditanya tu. Soalan tu kalau nak tengok yang tu boleh dan tengok yang tahun sebelumnya pun boleh juga. Dia biasanya so far lah dah 2-3 tahun ni saya tengok dia banyak ambil SPP punya idea. Tapi nanti cikgu akan ulang juga nanti waktu paper LMAT awak nanti. Lama lagi paper LMAT awak nanti. Tapi cikgu akan beritahu lah. Cikgu akan buat analyse sekali lagi, tengok apa yang penting, apa yang perlu tahu. Dan lepas tu kita bincang sama. Alright. Okay, jom kita tengok yang lakaran. Saya lakaran tak ada masalah. Okay, lakaran okey je. Kan, tapi kalau awak tinggalkan yang atas tu, awak hanya hilang 4 markah je lah kan. Tapi but still hati tak sedap lah kan. Sebab dia tinggal pula. So yang ni, sini dia pi per 2. Sorry, sini dia 2 pi. Sini pi. Ni pi per 2. Sini ialah 3 pi per 2. So sinilah negatif 3 per 2. Dan atas tu ialah positif 3 per 2. So dah dapat dah situ 3 markah. Yang awak buat macam ni. Tapi yang lupa tinggal Y dengan X. Yang ni. Yang ni semua penting. Cikgu kalau tak saya nak buat pi dengan 2 pi je boleh? Boleh. Okay. Cuma hati-hati dekat dia punya ni. Limit dia tu. Takut limit dia tu dia minta sampai 3 per 2 pi. Jadi awak kena padam lah. Sampai 3 per 2 pi. Hati-hati kat limit je. Lepas tu dia kata tentukan bilangan penyelesaian. Okay. Jadi yang ni kita tengok. Dekat sini jadi macam satu masalah pula. Sebab yang ni. Kan. Nak kena buat balik ke? Sebenarnya kod ialah 1 per tan A per 2. Tan A per 2 kita dah ada kat atas tu. Dia pakai balik kat atas tu. So kalau tan 1 per tan A per 2, maksudnya dia terbalikkan lah daripada atas tu. Jadi sin A bahagi dengan 1 tolak cos A macam tu. Okay. So maksudnya kat sini nanti, cot ni nanti jadi sin A per dengan 1 tolak cos A. Sebab dia terbalikkan. Faham kan kenapa terbalik? Ada tak siapa yang tak faham kenapa dia terbalik? Faham Okay, yang lain. Kalau tak faham, beritahu je. Type je. Okay, awak nak periksa ni. Saya okay je. Boleh Okay, lepas tu, dia akan darab dengan 1 tolak cos A. A per 2 pi. So, dia akan boleh potong ni. Settle. So, dapatlah sini ialah sin A. Lepas tu, sama dengan negatif A per 2 pi. So, kita dah ada ni. Kita dah ada yang lukisan ni. Jadi, yang kita perlukan ialah sin. Jadi, saya pindahkan sebelah.
So dapat negatif 2/3 Y sama dengan sin A. Macam tu. Faham tak ini apa yang saya buat ni? Yang ni saya jadikan sin A sebagai subjek lah. Lepas tu saya akan tukarkan kat sini. Saya akan dapat negatif 2/3 Y sama dengan negatif A/2 pi. Macam tu. Lepas tu saya pindahkan sebelah. Okay. Jadi saya akan dapat 3/4 A/pi. Macam tu. 4Y dia. Okay. Sampai situ faham? Faham. Okay. Ni macam biasa kita buat kan. Tu jadual. X, Y. Lepas tu kosong dengan pi. Okay. Kosong lah. Tukarkan. Dia tak pakai X dia pakai A. So sini A lah. Sini A dengan Y. Itu pun boleh perangkap kalau nampak pelajar tak biasa tu. Uish, apa hal A pula A. Okay, itu pun boleh buat gaduh tu. So pi tukar kat sini. Potong dapat 3/4. Okay, so kita dah boleh tandakan kosong-kosong kat sini. Asal ni 30. Okay. 3/4 ialah kecil lagi daripada 3/2 lah. So kita ambil lah random kat sini. Garis je lah. So bilangan penyelesaian 1, 2 dan dekat sini. Sebab kosong-kosong. Bukan dekat pi A dia. A kat depan Dekat pi. Boleh juga, mana-mana boleh. Sebab yang ni dia sketching tak ada masalah. Kalau nak padam yang ni, takut dekat sini kan. Boleh je lah. Okey je. Lepas tu siap lah 3. So number bilangan penyelesaian 3. Lama tak buat soalan ni. Okey. Macam mana? Rasa makin pening kepala. Yang pening yang ni saya dah rekod. Nanti saya bagi je video ni kat awak. Okay, awak boleh tengoklah sendiri. Nanti kita boleh bincang. Kalau ada soalan lain. Cikgu ni negeri 9 Yang ni SPM. SPM. Okay. Ini SPM 2019. Okey. Kalau dah